Boleh bayang tak macam mana porak-perandanya dunia, keadaan dunia pada ketika ini? Macam mana Marine nak buat kerja? Bagaimana mereka nak memburu para lanun jika diri mereka sendiri sedang diburu? Sampailah ni, aku tak percaya Bagi dah jadi Yonko. Sebelum nak bersembang dengan lebih panjang pasal Bagi, kita kena tahu dan faham mengenai satu fakta yang dari awal lagi Oda dah tanam dan jadikan seolah-olah sebuah konsep pemahaman yang mana sangat sinonim dengan Bagi, iaitu konsep bluffing. Dan bahkan kubunya sendiri di New World Oda namakan sebagai Pulau Empty Bluff. Apa sahaja mengenai Bagi, pasti wujud satu helah, satu fakta yang telah disembunyikan, satu konsep yang bertentangan dengan kebenaran yang sebenar, penipuan, penyamaran, kepura-puraan, keadaan yang telah diputar belit kebenarannya, atau lebih senang nak faham, bluffing. Dalam cerita One Piece ada watak badut, watak clown ini, dan Ichiro Oda telah pilih Bagi untuk mainkan watak penting itu. Oda yang macam kita kenal, dia tak akan sewenang-wenangnya wujudkan sebuah karakter badut tanpa memperincikan perwatakan badut yang sebenar dalam watak badut tersebut, dan kisah hidup Bagi adalah buktinya. Dia tak buat watak badut ini biasa-biasa, tak sekadar jadikannya sebagai musuh pertama yang Luffy jumpa, yang kemudiannya Luffy berjaya tewaskan dan Oda habisi watak badut tersebut hanya sampai di situ. Oda tak buat macam tu. Dia sebaliknya turut sama develop karakter Bagi sejak dari awal lagi. Daripada lanun biasa yang bermaharaja lela di sebuah pekan kecil di East Blue, dan dengan mengikut logik jalan cerita yang kita boleh terima faham, Oda telah bawa watak badutnya ini terlibat sama di dalam perang besar Marineford. Tak cukup dengan itu, dibongkarkan pula sewaktu perang besar tersebut bahawa Bagi sebenarnya adalah bekas kru Pirate King, berkawan baik pula pada suatu ketika dahulu dengan salah seorang Yonko sekarang. Kemudian Oda hayun lagi Bagi ke New World sehingga ke tahap berjaya menjadi seorang Uka Shichibukai, dan akhirnya tanpa segan silu menaikkan status badut kesayangannya ke satu tahap yang paling tinggi untuk seorang lanun boleh kecapi selain daripada Pirate King, iaitu seorang Yonko. So, bercerita mengenai bagaimana terperincinya perwatakan badut yang sebenar, Bagi telah dilihat berkali-kali dengan penipuannya, telah berjaya menimbulkan persepsi yang dia sendiri tak jangka dan tak terkawal, sehingga menyebabkan pengaruhnya berjaya meluas dan orang ramai, termasuklah pihak kerajaan dunia, menganggap dirinya sebagai satu ancaman besar dan berbahaya buat mereka. Yonko. Apa yang kita tahu mengenai Yonko selain kekuatan yang menggerunkan? Ya, kuasa yang mengawal keseimbangan dunia. Itu salah satu faktanya mengenai Yonko. Para Yonko atau Four Emperor ini telah membentuk satu source of power. Ni kita bercakap mengenai level dunia ya guys. Satu punca kuasa di dunia yang mana jika tumbang atau lumpuh satu daripada 4 Emperor ini, automatik sistem Yonko akan mengalami kacau bilau, tak stabil. Dan jika sistem Yonko tak stabil, sistem dunia itu sendiri secara automatiknya akan mengalami kacau bilau. Mahu lihat betapa besarnya kuasa dan pengaruh Yonko? Jom kita bincang. Untuk menumbangkan Yonko memerlukan belanja, tenaga, pengorbanan, kehancuran dan risiko yang sangat tinggi. Kacau Yonko adalah satu kerja yang buang masa dan tenaga, dan bahkan risikonya macam yang aku cakap tadi, terlalu tinggi. Kacau Yonko bermaksud sesebuah organisasi tersebut harus bersedia untuk kehilangan segala-galanya sekalipun mampu untuk mencabar, namun kedua-dua pihak akan rugi. Dan Bagi, sama ada kita percaya atau tidak, telah diceritakan bahawa dia kini adalah salah satu daripada kuasa besar dunia tersebut. So, sebut tentang ancaman apa yang Bagi telah bawa kepada Marine dan kerajaan dunia sehingga dia diangkat sebagai Yonko, kita sebenarnya dah dapat jawapan yang sangat solid dalam info yang tertera dalam chapter 1056, iaitu peningkatan kekuatan drastik organisasi yang dipimpinnya dan mewujudkan nilai bounty
kepada Marine sebagai salah satu aktiviti utamanya. Cross Guild dah buat satu benda yang sangat gila dalam sejarah dunia lanun yang tak pernah mana-mana lanun cuba untuk buat sebelum ni. Cross Guild diceritakan telah meletakkan nilai bounty untuk Marine, jadikan setiap anggota Marine kini berbaloi untuk diburu. Pegawai-pegawai dalam organisasi keadilan ini yang merupakan pasukan ketenteraan yang berhikmat di bawah payung pemerintahan kerajaan dunia untuk pertama kalinya, kini mereka pula yang sedang diburu oleh para lanun dan para bounty hunter. Cross Guild sebenarnya dah ubah game, dah menjadi game changer yang membawa perubahan yang sangat besar dalam dunia, dan atas sebab tindakan berani mereka inilah mereka dilihat sebagai satu ancaman yang sangat besar dan menjadi sebab utama ketua kepada organisasi ini telah diangkat sebagai salah seorang Yonko. Boleh bayang tak macam mana porak-perandanya dunia, keadaan dunia pada ketika ini? Macam mana Marine nak buat kerja? Bagaimana mereka nak memburu para lanun jika diri mereka sendiri sedang diburu? Dan of course, setiap anggota Marine diletakkan nilai bounty yang berbeza-beza. Kalau kita lihat dalam poster bounty yang Cross Guild telah keluarkan untuk setiap Marine, untuk setakat info yang kita hanya tahu sekarang, kita masih belum nampak sebarang nilai wang yang mahu diberikan sebagai ganjaran. Kita hanya nampak dalam setiap poster bounty tersebut ada beberapa bintang yang berbeza mengikut setiap anggota Marine yang telah ditawarkan bounty. Muka-muka 3 orang anggota Marine yang ditunjukkan dalam 3 poster bounty tu pun aku rasa kita tak kenal pangkat apa yang mereka pegang. Bagaimana bagi menetapkan jumlah bintang dalam poster bounty Marine pun kita masih tiada sebarang petunjuk. Jumlah bintang tersebut diukur melalui pangkatkah, kekuatankah, atau juga diukur mengikut tahap ancaman seseorang Marine tersebut kepada organisasi Emperor Cross Guild ini kah? Kita tiada sebarang clue. Yang paling kesian aku rasa Vice Admiral Stainless, iaitu pegawai tinggi Marine yang pergi untuk ambush bagi di Pulau Empty Bluff sewaktu armada Marine telah bertindak dalam tragedi penghapusan sistem Uka Shichibukai. Vice Admiral Stainless adalah pegawai Marine yang ditugaskan untuk ambush dan menangkap bakal Yonko ini. Dan aku rasa jumlah bintang yang bagi akan tetapkan dalam poster bounty Stainless pastinya sangat tinggi. Bagi mesti takkan biar punya. Okay, so untuk ahli utama organisasi Yonko Cross Guild, kita telah diceritakan seolah-olah tunjang utamanya selain bagi adalah Dracul Mihawk dan Crocodile. Kesahihan fakta ini masih sama-samar sejauh mana kebenarannya. Namun jika kita mahu anggapnya sebagai satu benda yang benar-benar terjadi, kita kena ambil kira faktor ni. Bagi memang sejak dari sebelum time skip lagi, dia memang spesialis pakar dalam mengambil kesempatan untuk rekrut individu-individu yang lagi kuat dari dirinya. Memang Oda suka bagi luck yang tinggi untuk bagi. Dia betul-betul all out dengan perwatakan badut sebenar, mahu menunjukkan konsep badut sejati dalam karakter diri bagi. Dan kali ni dalam chapter 1056, Oda memang tekan full throttle untuk bagi pengrekrutan World Strongest Swordsman, ahli pedang yang berada di level tertinggi dalam hierarki kelasnya, iaitu Dracul Mihawk, ke dalam organisasi Cross Guild. Dan dikabarkan pula Mihawk telah seolah-olah bersetuju untuk meletakkan bagi sebagai ketua organisasi Yonko tersebut, menunjukkan betapa Oda mahu tekankan konsep badut sejati dalam karakter bagi. Tolak tepisan mengenai Crocodile. Kita bayangkan dulu guys, bagaimana dan sejauh mana keharmonian yang bakal atau telah terjadi dalam organisasi ini. Sejauh mana tahap kerjasama yang bakal ditunjukkan, dan apa peranan spesifik bagi, apa peranan spesifik Mihawk, dan apa peranan spesifik Crocodile. Semua segala pertanyaan tu kita langsung tiada sebarang clue. Tapi disebabkan benda ni melibatkan bagi, Oda pasti akan menjadikan segala persoalan tersebut akhirnya logik dan boleh kita terima faham. Dan sampai di sini saja dulu. Jumpa lagi di lain video. Jemput subscribe bagi yang masih belum atau yang baru sampai ke channel ni. Like video ini, drop komen, dan jemput share jika anda rasakan video-video dari channel ini menarik untuk ditonton. Dan ya guys, kami daripada community One Piece YouTube
YouTuber One Piece Malaysia akan adakan satu projek, satu biggest project yang pertama kali kami akan buat, dan link untuk projek itu aku letakkan dalam ruangan description di bawah. Projek ni melibatkan kita relax, kita santai untuk menonton sebuah filem One Piece yang bakal dikeluarkan September ni di Malaysia, iaitu One Piece filem Red. So kami geng-geng YouTuber One Piece Malaysia ni, kami akan book satu hall bertempat di Nu Central pada bulan September ni untuk kita tonton bersama-sama. Dan bila sebut pasal booking satu hall, of course kami akan sponsor beberapa tiket untuk anda semua tonton bersama-sama kami. So stay tune guys, nantikan pengumuman-pengumuman berikutnya yang bakal kami war-warkan. Sampai bertemu lagi, you guys sangat-sangat awesome. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.